Ya, Aisyah kata, aku tak rasa pelik, aku tak rasa takjub apabila aku dengar ada orang kata, daddy mati muda. Sebab apa? Sebab aku tahu ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku tengok sendiri dengan mata aku bagaimana Nabi pun ketika mana saat sakaratul maut, Nabi celup tangan, Nabi sapu kat muka saat-saat gemetar itu, dan juga sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibn Majah dalam sunan mereka, melalui jalur sanad daripada seorang ummahatul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yaduhu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu thumma yaqul Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau sakaratil maut. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Ibn Majah. Satu hari Nabi SAW wa huwa bil maut. Hadis ni nak cerita tentang bagaimana saat penting ketika mana Allah nak ambil nyawa Nabi SAW. Dan pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha duk perhati Rasulullah, duk tengok Rasulullah bagaimana perakhiran akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil mauti wa 'indahu qadahun fihi ma. Ketika mana saat Allah nak ambil nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Rasulullah, di sebelah Nabi ada sebuah bekas fihi ma'un, ada air dalam tu. Ya, sebelah Nabi ada bekas yang ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi. Kemudian Nabi celup tangan Nabi ini dalam bekas yang berisi air itu. Thumma yamsahu wajha. Kemudian Nabi sapu kat muka Rasulullah. Nabi sapu kat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, kemudian Aisyah duk perhati Rasulullah. Saat-saat penting Allah ambil nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi ungkapkan? Maka Nabi baca doa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhan, berikan kepadaku pertolongan untuk aku menghadapi penderitaan maut ini, au sakaratil maut, ataupun ya Allah kau bantu aku untuk aku menghadapi saat-saat sakaratil maut ini. Sa'id Hawa dalam kitabnya Aqidatul Islamiyah, apabila menyebut tentang saat Nabi SAW Allah nak ambil nyawa tu, yang mengatakan bahawa Nabi sakit, betul Nabi sakit.
Ya, kekasih Allah, Rasulullah, Nabi ni tuan-tuan maksum, dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, dan confirm ahli syurga. Tapi tuan-tuan, sakit juga apabila Allah ambil nyawa Nabi. Kerana apa? Kata ulama, bisababil li khurujir ruh. Kerana malaikat menyambut nyawa Nabi SAW, sebab itulah sakit. Bukan sebab dosa dan maksiat Nabi buat. Bukan sebab tu. Ya, sebab tu dalam satu lafaz yang lain, wa anha aidan qalat ma ukhbitu ahadan bihaurin mauti ba'da alladhi ra'aitu an-nabi sallallahu min shiddati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni tuan-tuan, dia tak pandang, orang panggil apa, dia ni tak pandang iri hati. Dia tak rasa iri hati dan dia tak rasa pelik. Aisyah ni bila mana dia dengar kat telinga dia, ma akhbitu ahadan bihauni mautin, dia dengar ada seorang ni, dia ni mati mudah sungguh. Kita dengar lah orang duk cerita, mak ni mati mudah sungguh. Yalah, mati mudah lah. Tapi tuan-tuan, kalau sakit sakaratul maut itu memang sakit sungguh. Memang mati mudah sebagai orang mukmin, orang saleh dan sebagainya. Tetapi sakit juga apabila Allah keluarkan li khurujir ruh, Allah ambil nyawa kita. Sakit. Ya, Aisyah kata, aku tak rasa pelik, aku tak rasa takjub apabila aku dengar ada orang kata, dia ni mati muda. Sebab apa? Sebab aku tahu ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku tengok sendiri dengan mata aku bagaimana Nabi pun ketika mana saat sakaratul maut, Nabi celup tangan, Nabi sapu kat muka saat-saat gemetar itu, dan juga sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan, bantu aku untuk aku menghadapi detik-detik penting penderitaan sakaratul maut ini, dan kau bantu aku untuk aku menghadapi sakaratul maut ini. Mudah-mudahan mukaddimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, pada muka surat 27. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita dah bincang bagaimana satu riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ini sahabat Nabi, dia berkata sesungguhnya syaitan mengelilingi orang yang ada dalam majlis zikir untuk mengganggu mereka. Ya, kita dah sebut dah, orang ni tuan-tuan, iblis ni ataupun syaitan, dia bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, dia susah untuk ganggu kita. Nah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita terlibat dengan majlis ilmu, dalam komuniti yang menggerakkan aktiviti ilmu, syaitan ni dia susah untuk ganggu kita. Hak tu dulu. Ya, hak tu dulu. Sebab apa? Sebab dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dibaca ayat-ayat Al-Quran, dibaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita peringat diri kita. Bila peringat dari kita, kita ingat syaitan dia susah nak ganggu kita. Syaitan susah nak ganggu kita. Namun tuan-tuan, syaitan ni dia tidak berputus asa. Susah kerja dia bertambah susah. Namun dia tak sanggup dia ada cara lain. Ya, namun dia tidak sanggup memecah belah di antara mereka. Maknanya dia ada cara lain. Syaitan ni dia ada cara lain. Lalu dia mendatangi orang-orang yang berkerumunan membicarakan dunia, lalu menggoda mereka hingga mereka saling menyerang di antara satu sama lain. Maknanya tuan-tuan, kita ni dah ahli ilmu dah. Kita ni orang panggil ahli kuliah ilmu dah. Ahli mengaji orang panggil. Tapi syaitan ni susah pun dia ada cara dia. Cara macam mana? Dia panggil kumpulan lain, dia panggil orang lain, kawan dia atau apa-apa yang bincang soal dunia. Ya, lalu duk bergaduh di antara satu sama lain. Maka iblis ni tuan-tuan lalu menggoda mereka hingga mereka saling menyerang di antara satu sama lain.
Lalu orang-orang yang berzikir bangkit dari duduknya dan mereka pun saling berpisah di antara satu sama lain. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, syaitan ni dia pandai, dia suruh kita ni terlibat sendiri, terlibat dengan pertelingkahan tersebut. Sebab tu tuan-tuan sekalian, di antara sifat orang mukmin, tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sifat orang mukmin, dia tinggal benda yang tak ada kaitan dengan dia. Benda yang tak ada kaitan dengan dia, tu usah kita duk pening kepala, tu usah kita duk serabut hati. Itu biarkan dia. Kita tak mampu untuk mengubah dia, tapi kita mampu untuk mengubah diri kita. Mengubah diri kita dengan cara apa? Tak usah duk terlibat dengan pertelingkahan yang membuang masa itu. Biar pergi dia buat. Ya, tarkuhu ma la ya'ni. Syaitan dia pandai, biar kita ni tuan-tuan melibatkan diri kita dengan pertelingkahan yang membuang masa itu. Tak payah, tinggal. Ini cara syaitan ataupun iblis untuk merosakkan hati orang-orang yang ahli zikir ataupun ahli-ahli yang duduk dalam majlis ilmu. Kita tengok lagi daripada Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya iblis itu mempunyai seorang syaitan yang disebut Qabqab. Ini nama dia tuan-tuan, jangan nak pibuh nama anak kita. Nama ni setak Muhammad Qabqab dia buh. Jangan. Hak ni nama syaitan. Hak ni nama syaitan Qabqab, yang dilatihkan selama 40 tahun. 40 tahun dia berlatih. Maknanya iblis latih syaitan yang bernama Qabqab ini 40 tahun. 40 tahun. Ya, iblis ni dia rekrut, dia kaderkan generasi yang boleh merosakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika ada seorang anak lalu di jalan ini, maka iblis berkata kepada Qabqab, bertindaklah kalian kerana aku sudah melatihmu seperti ini. Datangi anak itu dan ganggulah dia. Aidah tuan-tuan, iblis bagi arahan. Bila kita duduk seorang-seorang tuan-tuan, iblis kata, hang bertindak serang untuk ganggu dia, untuk ganggu kacau dia. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang mukmin ni tuan-tuan, dia selalu berdoa kepada Tuhan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Dia minta doa. Sebab dalam lingkungan ramai ni tuan-tuan, mungkin susah lah dia nak buat jahat sebab orang tengok dia. Tapi bila dia duduk seorang-seorang, orang tak tengok dia, orang tak perhati dia, waktu itu Qabqab akan main, akan ganggu hati kita dan akan ganggu fikiran kita. Orang bukan tahu. Orang bukan tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu silap. Sebab tu Qabqab ini ditugaskan untuk ganggu orang yang duduk seorang-seorang. Kita lapik, kita lindung dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhan, bantu aku untuk aku sentiasa mengingatimu, ya Allah. Kita ingat Allah. Ya, sebab tu para ulama membahaskan apabila ada datangnya sifat ta'ajjub dalam diri kita, mai sifat ta'ajjub dalam diri kita ni, rasa bangga diri dalam diri kita. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Al-Jami' wal-Hikam, dia mengatakan bahawa ruju' ila Allah wa kathirul istighfar. Lapik dengan kembali pada Tuhan dan lapik dengan istighfar pada Allah. Istighfar balik. Demai hati takjub, demai rasa besar diri, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, aku ni tak ada apa, aku ni hamba hina, aku ni apa aku tak ada. Lapik dengan tu, kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' wal-Hikam. Kemudian ya, dari Thabit Al-Bannari radhiyallahu anhu, dia berkata iblis pernah muncul di hadapan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Siapa ni? Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam. Bila melihat banyak barang-barang yang bergantung pada diri iblis, Yahya bertanya, wahai iblis, apakah barang-barang yang menggantung pada dirimu itu? Nabi Yahya tanya iblis. Ya, Nabi tanya, ini Allah buka hijab, tengok banyak sangat yang duk gantung dekat badan iblis tu, banyak sangat ni. Nabi Yahya tanya, apa itu banyak sangat duk gantung dekat hang punya badan ni? Maka iblis menjawab, ini adalah nafsu-nafsu yang kupergunakan untuk mengail anak Adam. Allahu Akbar. Nah,
nafsu ni tuan-tuan. Nafsu ni banyak. Sebab tu kata Profesor Hamka, ya, kata Profesor Hamka tuan-tuan, walaupun usianya tua tetapi nafsunya muda. Tu kata Hamka tu, orang bijaksana dalam menungkalkan ucapan. Nampak berusia tapi nafsu muda, nak yang ni tak puas hati lagi, apatah lagi dalam soal makan, dalam soal harta, pangkat, jawatan dan sebagainya. Nafsu dia nak macam-macam. Tapi usia dia Allah 70 dah. Ya, nafsu dia masih muda. Suatu iblis dan syaitan ini nafsu-nafsu yang boleh merosakkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yahya bertanya lagi, apakah ada pula yang ditujukan untuk aku? Nabi Yahya tanya iblis. Dia kata, dalam nafsu-nafsu yang ada rangka strategi untuk menjahadamkan manusia tu, ada tak strategi yang boleh rosakkan untuk diri aku ni? Kata Nabi Yahya ni. Ya, iblis menjawab, boleh jadi perutmu kenyang, lalu aku membuatkan kamu merasa berat melaksanakan salat dan berzikir pada Allah. Nah, iblis nak ganggu seorang rasul, seorang nabi, Nabi Yahya alaihi salam. Nak ganggu macam mana? Nabi ini nabi, ya, orang yang sentiasa mengingati Allah. Tapi iblis ni pandai, hang nabi pun aku ada cara lain. Dengan cara macam mana? Aku bagi hang kenyang, aku bagi hang makan banyak, lepas tu hang malas nak buat ibadat dan hang malas berzikir pada Allah. Tahu? Tu tara Nabi pun kena dengan iblis tu kan. Nah, tu tara Nabi pun kena dengan iblis. Apatah lagi kita ni tuan-tuan, umat ataupun hamba Allah yang lemah, sentiasa untuk kita waspada dengan hasad syaitan dan juga iblis ini. Ya, sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis yang direkod oleh Abi Muhammad Abdullah Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithan hasan, dan ada sebagian riwayat mengatakan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kalian. Nabi kata, tak beriman seseorang kalian hatta yakuna hawahu tab'an, sehingga adalah hawa nafsunya, yakni kemahuan atau kecenderungan jahatnya, mengikut apa yang aku bawa dengan dia. Maknanya apa yang aku bawa, Allah dan Rasul aku tunjuk ini jalannya, hangpa tak mau ikut. Hangpa pergi ambil jalan lain, hangpa pergi cari jalan lain. Hak ni tuan-tuan, kata Nabi, waspada, takut-takut kita rosak perjalanan kita menuju Allah. Ya, sebab tu dalam satu hadis, ada hadis ni tuan-tuan, walaupun ada mengatakan ini athar sahabat, bukan hadis, bahkan ini dikeluarkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya, hadis ini maudhu', tetapi maknanya betul. Ya, ini akhlak dan adab kita. Bila mana hadis itu bermasalah, kita kena sebut. Ya, ada sebahagian ini mengatakan athar. Kata di dalam kitab Al-Hajjah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, qalu wa ma jihadul akbar, qalu jihadul qalb. Ya, yang bermaksud kami telah pulang daripada jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Ya, para sahabat ada ungkapan ini, asal sahabat. Ya, mereka baru habis daripada medan perang, tiba dalam berjuang, dalam berjihad bersama Rasulullah, maka dia bila sampai saja di perkampungan mereka, dia beritahu dekat anak beranak dan juga kawan-kawan dia, kami baru balik daripada jihad kecil. Jihad kecil tu jihad perang tu, itu jihad kecil, dan kami menuju kepada jihad yang lebih besar. Maka dia bertanya, apa jihad besar tu? Dia kata, apa? Qalu jihadul qalb, kami berjihad, berjuang untuk melawan hawa nafsu kami sendiri. Allahu akbar. Ya, saya sebut ulang sekali bahawa ini bukan hadis palsu, maudhu', tapi ada sebagian mengatakan ini adalah athar sahabat, ucapan para sahabat. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kembali kepada perbincangan kita. Kemudian, adakah selain itu tanya Yahya? Syaitan ni bagi kita bagi makan banyak, baru kita lupa dan malas buat ibadat.
Nabi Yahya tanya lagi, wahai iblis, adakah cara macam mana lagi kamu untuk merosakkan diri aku? Iblis menjawab, tidak ada demi Allah. Tidak ada. Tidak ada. Yahya berkata, wallahi demi Allah, aku tidak akan membuat perutku kenyang kerana makanan untuk selama-lamanya. Bila Nabi Yahya dengar macam tu, ini strategi hang rupanya nak merosakkan aku aku takkan bagi kenyangnya perut aku sampai selama-lamanya, kata Yahya. Nabi Yahya cakap macam tu dekat Iblis laknatullahi alaih. Iblis kata apa? Iblis kata, demi Allah, aku tidak akan memberikan nasihat kepada orang Muslim selama-lamanya. Maknanya Iblis dia terlepas maklumat. Iblis dia terlepas maklumat. Aku takkan cerita dah dekat orang Muslim. Aku takkan cerita dah nasihat-nasihat ataupun strategi aku untuk merosakkan orang mukmin. Aku tak mau habaq lah. Sebab kalau aku habaq, apa tak mau buat macam Nabi Yahya alaihi salam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apabila kita dapat satu maklumat itu baik untuk dunia dan akhirat kita, kita cuba untuk laksanakan. Walaupun benda tu ringkas, walaupun benda tu ringan, tapi kita cuba untuk laksanakan dalam kehidupan kita. Sebab nampak macam sikit, tapi tuan-tuan, di sisi Allah itu tinggi. Sebab tu ada satu kitab disusun oleh para ulama, beberapa amalan yang kita buat, amalan itu ringkas tetapi pahalanya menggunung tinggi. Pahalanya menggunung tinggi. Buat kerja sikit tapi untung banyak. Seumpama satu hadis yang direkod oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, khafifatan thaqilatan fil mizan, khafifatan 'ala lisan. Apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini direkod oleh para ulama ilmu hadis kita. Dua lafaz yang ringan apabila kita khafifatan 'ala lisan, ringan dalam mengungkap dengan lidah kita, thaqilatan fil mizan, dan berat pada timbangan esok. Bila bentang amalan kita berat disebabkan zikrullah yang kita baca. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Amalah doa ni tuan-tuan, sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari Harith bin Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, jika engkau didatangi syaitan tatkala engkau sedang salat, lalu dia berkata, engkau dapat melihatku, maka buatlah salat itu bertambah lama. Ini dia tuan-tuan, orang kaki semayang pun syaitan tak lepas tuan. Apatah lagi orang yang tidak salat, apatah lagi orang yang tidak ada kekuatan zikrullah dalam kehidupannya. Orang yang kaki semayang pun tak lepas daripada syaitan. Kata riwayat Harith bin Qais, syaitan bila kita salat, syaitan ni seolah-olah menggambarkan dirinya, dia kacau hati kita. Kata ulama, hendaklah kalian bertambah lama dalam solat tersebut. Jangan kita habis cepat. Jangan kita duk bagi habis cepat. Syaitan ganggu ni, kita bagi habis cepat. Tak. Ulama kata, tambahkan masa kita, kekhusyukan kita, dan bertambahlah lama kita dalam solat. Apatah lagi dalam sujud-sujud kita yang terakhir itu. Itu dia tuan-tuan. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu dalam surah Al-An'am ayat 153, wa an hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini dalil daripada Al-Quran yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang lurus. Yang ni jalan Islam, ikut jalan Islam. Maka hendaklah kalian mengikutnya, jangan ikut selain daripada perkara lain. Selain daripada perkara itu apa? Bila kita solat, kita semayang, syaitan kacau kita berhenti semayang. Bukan dia. Kita teruskan dengan kekhusyukan, kita teruskan memperbaiki niat kita lamakan solat kita dalam doa-doa kita dalam solat kita. Maka kata Al-Quran, kerana jalan-jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti
jalan-jalan selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kalian daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah memerintahkan kalian supaya kalian bertakwa. Ya. Lalu Nabi SAW, tuan-tuan, apabila membaca ayat Quran ini, ya, Nabi SAW melakarkan satu garisan yang betul, lurus di tanah dan banyak cabang. Bila Nabi baca ayat Quran ini, tuan-tuan, Nabi ambil satu benda, lalu Nabi buat garisan banyak cabang. Nabi buat garisan banyak cabang. Kemudian Nabi kata, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'uhu ilaihi. Nabi kata, ini disebut dalam tafsir Ibn Kathir jilid yang ketiga, ya, yang bermaksud pada cabang-cabang, setiap cabang inilah tidak akan ada walaupun satu cabang terdapat syaitan yang menggodanya. Maknanya apa, tuan-tuan? Ni jalan kita ni banyak ni. Jalan nak menuju Allah ni banyak, melalui salat, melalui doa, melalui zikir, istighfar, taubat kepada Allah. Ini jalan untuk kita menuju pada Tuhan. Dan setiap jalan itu, tuan-tuan, syaitan illa alaihi syaitanu yad'u ilaih. Syaitan akan kacau kita. Tuan-tuan ni sama-sama mengaji ni, tuan. Sama-sama mengaji. Nah, duk pelekeh hang aku. Duk pelekeh hang aku. Sama-sama orang mengaji ni. Sama-sama ustaz. Bukan orang biasa. Sama-sama orang yang menyampaikan dakwah. Ada ilmu agama dalam diri. Sama-sama hang aku duk menjatuh hang aku. Dia bukan bagus pun. Tu, sama-sama ustaz tu. Dia bukan mengaji tak mana, dia bukan apa-apa. Semua dia diri dia sendiri hebat belaka. Sebab tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam soal ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fastabil khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dalam urusan ma'ruf, dalam urusan kebajikan dan sebagainya, hendaklah kita berlumba-lumba mengerjakan kebajikan. Jangan kita menjatuhkan di antara satu sama lain. Jangan, itu perangai, bukan perangai orang mukmin. Jangan kita menjatuhkan, tapi kita membina, tuan-tuan sekalian, masyarakat yang berlumba-lumba mengerjakan kebajikan. Jangan kita menjatuhkan. Kenapa? Kita baca hadis ini, illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Syaitan itu banyak jalan, dia akan kacau kita. Ya, muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Setiap gerak kerja kita hendaklah kita berserah diri bulat-bulat pada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan dan menyelamatkan kita. Ya, kita bertawakal kepada Allah. Apa yang kita buat ni, tuan-tuan, selain daripada, kata Imam Ibn Qayyim, selain daripada kita berusaha, dan juga wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kita bertawakal pada Allah dalam setiap perjalanan kita menuju pada Tuhan. Ya, salik ilallah. Setiap perjalanan kita menuju pada Tuhan, kita tentu sekalian mohon doa supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha untuk mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang sentiasa memperbaiki diri kita. Tuan-tuan, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqq, tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, takhuddu khimasan wa taruhu biqalan." Ya, kata Nabi SAW, seandainya kalian semua benar-benar bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Makna dalam segenap urusan kita, apabila kita bertawakal kepada Allah, kita ni, tuan-tuan, macam burung lah. Burung terbang ni, tuan-tuan, Allah janjikan dia rezeki. Burung terbang, tuan-tuan, hari nak makan dia pergi cari. Ya, orang hak kerja kerajaan ataupun kerja yang dia kerja dengan orang, masuk bulan dapat gaji lah, tuan-tuan. Itu tu satu risau dah dari sudut. Tapi kalau kita tengok dalam konteks burung, hamba makhluk Allah yang bernama burung, tuan-tuan, dia keluar nak makan dia pergi cari. Nak makan nak pergi cari, itu makna dia berusaha. Ya, dan dia dapat rezeki tersebut. Begitu juga orang yang berjalan menuju Allah dalam pelbagai cara,
dia bertawakal kepada Allah, Allah akan urus kehidupannya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan sekalian, mudah-mudahan ya pembacaan Talbisul Iblis ya, iaitu berkaitan dengan tajuk kita pada pagi subuh ini memberi manfaat yang banyak kepada kita. Insya-Allah tuan-tuan ya, beberapa perkara lagi yang kita akan bincang pada pertemuan akan datang, iaitu bagaimana tipu muslihat syaitan ni tuan-tuan. Ya, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan tengok macam mana syaitan ni tuan-tuan. Dia mula dengan benda kecil ya. Ya, dia mula dengan benda yang kecil, lama kelamaan benda tu semakin rosak dan semakin rosak. Ini syaitan punya cara. Ini syaitan punya cara. Kita tengok strategi syaitan pada pertemuan akan datang, insya-Allah, dalam pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Saya rasa takat dulu perkongsian tazkirah saya pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.